Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan kami akan membentangkan tajuk kerelevanan pemberian remedi kontrak menurut Undang-Undang Malaysia dan Undang-Undang Islam. Yang pertama ialah pengenalan. Remedi merupakan penyelesaian yang disediakan oleh undang-undang bagi mengatasi masalah kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh seseorang. Pemberian remedi diberikan apabila berlaku kemungkinan atau pelanggaran kontrak. Suatu kontrak juga boleh tamat melalui pelanggaran atau kemungkinan kontrak, iaitu apabila pihak-pihak yang berkontrak gagal melaksanakan tanggungjawab yang terkandung di dalam kontrak. Seterusnya ialah definisi remedi menurut undang-undang. Remedi yang dimaksudkan ialah remedi kepada pihak yang terkilan atau teraniaya akibat kemungkiran sesuatu kontrak. Maka remedi berikut boleh diperolehi atau dilakukan oleh pihak berikut. Yang pertama ialah enggan meneruskan pelaksanaan yang seterusnya. Kedua, tindakan mendapatkan ganti rugi. Yang ketiga, tindakan terhadap kuantum merit. Dan yang keempat, memohon perintah pelaksanaan spesifik. Kemudian peruntukan akta mengenai remedi adalah berdasarkan kepada Seksyen 40 Akta Kontrak 1950 memperuntukkan bahawa apabila suatu pihak bagi suatu kontrak telah enggan melaksanakan atau telah tak membolehkan dirinya dari melaksanakan janjinya pada keseluruhannya, maka penerima janji bolehlah menamatkan kontrak itu, melainkan jika ia telah menunjukkan dengan kata-kata atau kelakuan persetujuannya untuk meneruskan kontrak itu. Seterusnya, perkara yang membolehkan pemberian remedi menurut Undang-Undang Malaysia. Perkara yang pertama ialah apabila berlaku pecah kontrak di mana penalti telah ditetapkan oleh pihak yang berkontrak. Yang kedua, kerugian atau kerosakan akibat daripada pecah kontrak. Dan yang ketiga ialah tiada kerelaan bebas dalam kontrak yang mana yang mempunyai unsur seperti paksaan, tipuan, salah nyata dan pengaruh tak berpatutan. Seterusnya, jenis-jenis remedi. Terdapat 5 jenis remedi. Yang pertama, ganti rugi. Ganti rugi ini adalah pampasan dalam bentuk wang berdasarkan Seksyen 74 sehingga 76 Akta Kontrak. Yang kedua ialah pelaksanaan spesifik, yang mana ianya merupakan suatu arah mahkamah supaya kontrak itu dilaksanakan secara tertentu sebagaimana yang dipersetujui dalam terma kontrak berdasarkan Akta Pemulihan Spesifik 1950. Yang ketiga, injunksi, yang merupakan arahan mahkamah bagi melarang pihak yang berkontrak dari melakukan sesuatu. Dan yang keempat, quantum merit, yang merupakan sesuatu di sepanjang nilai perkhidmatan yang munasabah. Dan yang kelima adalah penamatan kontrak, yang mana pihak-pihak dalam kontrak tidak lagi dikehendaki untuk melaksanakan tanggungjawab mereka dalam kontrak tersebut. Seterusnya ialah ganti rugi, terbahagi kepada dua, iaitu jumlah tak tentu dan jumlah tertentu. Jumlah tak tentu ialah ganti rugi di mana jumlahnya dinilai dan ditentukan oleh mahkamah berdasarkan pada fakta kes, dan terdapat 3 jenis, iaitu pertama ganti rugi substansial, yang kedua ganti rugi nominal dan yang ketiga ganti rugi teladan. Kemudian bagi jumlah tertentu ialah sejenis ganti rugi berbentuk penalti yang telah ditentukan dan dipersetujui oleh pihak-pihak berkontrak semasa membuat perjanjian. Kemudian 2 prinsip ganti rugi yang boleh dituntut, iaitu yang pertama berdasarkan Seksyen 74 Akta Kontrak, iaitu di mana pampasan kerana kerugian atau kerosakan akibat dari pecah kontrak. Dan yang kedua ialah Seksyen 75 berdasarkan Akta Kontrak, pampasan kerana pecah kontrak di mana penalti ditetapkan. Contoh kes, Mahkamah Session Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan 2021. Kes Un Brothers Electrical Trading Co. Sdn Bhd sebagai plaintiff melawan Edwin Tau Kan Leong, Chun Ching Kun, Yo Jit Lang sebagai defendant. Fakta kes bermula pada 26 bulan 2, 2012. YNT Engineering Sdn Bhd sebagai syarikat menandatangani perjanjian bagi mendapat kemudahan kredit daripada plaintiff. Berdasarkan perjanjian, plaintiff bersetuju untuk memberikan kemudahan kredit dalam membekalkan barang-barang dan peralatan elektrik kepada syarikat. Pada 6 bulan 7, 2012, perjanjian berterusan jaminan dan pampasan ditandatangani oleh kesemua defendant. Kesemua defendant bersetuju secara bersama dan berasingan untuk memberikan jaminan kepada plaintiff mengenai kemudahan kredit yang diberikan oleh syarikat. Atas jaminan oleh kesemua defendant, dalam kes ini, plaintiff menuntut bayaran tunggakan berkenaan daripada mereka. Namun, syarikat gagal membuat bayaran dan berhutang kepada plaintiff sejumlah RM443,242.43. Ia merupakan tunggakan baki harga jualan barangan elektrik antara 7 bulan 10 2015 hingga 1 bulan 3 2016. Dalam urus niaga, plaintiff sentiasa menghantar invoice dan penyata kepada syarikat. Terdapat terma-terma bertulis dalamnya syarikat dan kesemua defendant tidak pernah membantah terma-terma yang berkenaan. Atas jaminan kesemua defendant, plaintiff menuntut bayaran tunggakan berkenaan daripada mereka. Isu kes dalam kes ini adalah adakah prinsip undang-undang yang dipakai dalam peruntukan undang-undang kontrak.
Dan ulasan kehakiman pada fikiran mahkamah, undang-undang yang terpakai dalam kes ini ialah Undang-Undang Kontrak. Peruntuk yang terpakai adalah Seksyen 80 Akta Kontrak, iaitu balasan untuk jaminan sebarang apapun yang dilakukan atau sebarang janji yang dibuat untuk faedah si penghutang utama bolehlah menjadi balasan yang mencukupi kepada penjamin untuk memberi jaminan itu. Seksyen 81 Akta Kontrak Tanggungan Penjamin mengatakan tanggungan penjamin adalah bersepanjangan dengan tanggungan si berhutang utama, melainkan jika ianya diperuntukkan sebaliknya oleh kontrak. Seksyen 82 Akta Kontrak Jaminan Berpanjangan ditakdirkan sebagai satu jaminan yang diperluaskan kepada satu siri transaksi adalah dipanggil satu jaminan berpanjangan. Mahkamah berpuasati bahawa terdapat kewujudan perjanjian jaminan dan papasan antara plaintiff dan kesemua defendant. Kesemua defendant menandatangani perjanjian jaminan dan papasan. Mahkamah juga mendapati penyata akaun jelas menunjukkan terdapat tunggakan sebanyak yang dinyatakan. Keputusan kehakiman, Mahkamah berpuasati bahawa kes plaintiff adalah amat nyata dan tiada pembelaan yang mewajarkan ia diterima dan dibuktikan oleh kesemua defendant. Ganti rugi menurut Undang-Undang Islam. Yang pertama ialah definisi. Definisi ganti rugi menurut Islam ialah suatu bentuk perlindungan terhadap tanggungjawab kewangan dan biasanya berlaku dalam bentuk perjanjian yang mana satu pihak bersetuju untuk membayar kerugian atau kerosakan yang telah dialami oleh pihak yang lain. Menurut Wahbah Zuhaili pula, ianya adalah merupakan upaya menutup kerugian yang terjadi dan disebabkan pelanggaran atau kesalahan dalam kontrak. Dalilnya adalah berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 194. Perkara yang membolehkan tuntutan ganti rugi. Berdasarkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tuntutan ganti rugi dalam syariat adalah betul jika dilakukan atas perkara-perkara berikut. Yang pertama, pampasan dapat dilaksanakan kerana faktor kesalahan yang disengajakan atau kerana kecuaian pelaku. Contohnya ialah pengagihan dana pelaburan ke saluran yang melanggar kontrak pelaburan. Kerugian yang disebabkan oleh pengagihan yang salah mesti berlaku papasan. Yang kedua, kehilangan atau kehilangan faedah barang yang dapat diserahkan untuk papasan adalah kerugian yang dapat dinormalisasi dan nyata. Bagi kerugian yang tidak material dan tidak dinormalisasi, kerugian tersebut tidak termasuk dalam bahagian yang harus diganti. Contoh, kehilangan bahan. Misalnya, kereta yang rosak akibat dilanggar oleh pemandu yang cuai ketika memandu. Perbelanjaan perubatan bagi mangsa yang cedera akibat dipukul. Ini semua adalah contoh sebenar kerugian nominal. Adapun kerugian yang tidak material, misalnya ketidakmampuan bekerja untuk mangsa yang ditimpa beberapa tahun akan datang, adalah bahagian yang tidak dapat dinominasikan. Untuk itu, tidak layak mendapat pempasan. Sebagai kesimpulan, pemberian remedi adalah perlu supaya hak-hak terpelihara bagi semua pihak yang terlibat dalam sesuatu kontrak. Undang-undang kontrak telah memperuntukkan remedi untuk pelanggaran kontrak bagi menjamin kepentingan pihak-pihak yang berkontrak. Dalam Islam juga memberikan remedi kepada pihak yang terkilan berdasarkan kontrak yang dibenarkan oleh syarak. Sekian, terima kasih.